selamat datang. Selamat datang kepada kawan-kawan yang lain tu. Okey, terima kasih pada anda semua kerana masuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah anda dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Ustaz nak mula dah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk pembelajaran kita hari ini, kita sebelum mula, kita mulakan dengan bacaan Ummul Furqan, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya hari ini kita dapat sambung pembelajaran semua bagi pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 3 yang merupakan penambahbaikan ataupun pengulangan. Mudah-mudahan pengulangan kita dipermudahkan oleh Allah dan anda semua dapat ulangi pembelajaran untuk form 3 dan berjaya, insya-Allah kamu mahirlah tentang form 3 punya pembelajaran. Okey, untuk form 3 punya pembelajaran, Ustaz harapkan kamu semua faham. Seperti saya cakap, Ustaz akan menunjukkan teknik-teknik cara menjawab soalan bagi tingkatan 3. Juga kita akan ulang kaji. Setakat ni kita gunakan mulakan daripada Al-Quran dahulu. Bila kita dah settle Al-Quran, dia senang sikit. Sebab Al-Quran dengan akidah ni dia berat sikit. Dia dua ni berat sebab dia banyak benda kan. Jadi kita mula daripada yang berat lah. Kalau kita mula daripada yang senang, nanti yang berat tu terlepas. Sebab yang senang tu kamu boleh baca. Cuma nak baca tak nak baca lah. Tapi senang tu dia tak susah sangat. Yang berat ni Al-Quran dengan ni lah. Sebab ini yang banyak kamu terlepas markah. Dia Al-Quran dengan akidah juga sirah lah. Sirah pun sama juga berat. Jadi saya harapkan semua boleh bersama dengan Ustaz. Okey, semua okey, sihat semua? Sihat semua hari ni? Sihat Ustaz. Sihat okey. Sihat tak ada yang sakit okey. Okey, kelas Ustaz akan sharekan soalan kita pada hari ini boleh lihat. Kamu semua dah ada dah print belum? Yang Ustaz bagi tu. Dah print belum? Dah okey, jom kita sama-sama jom kita sama-sama jawab soalan tersebut. Ada pen depan kamu pastikan pen ada depan kamu. Ada kertas yang Ustaz suruh print tu ada depan kamu. Jadi kita akan mulakan soalan kita, perbincangan soalan kita pada hari ini. Okey kelas, masa tu Ustaz berhenti pada muka surat 88. Inilah 88 yang inilah yang ada dekat sini lah. Okey, betul ke sama muka surat 88? Betul Betul okey Okey kelas, kita akan sambung kepada pertama kat sini, nyatakan. Ni soalan yang biasa ni lah. Ni kita masih dalam keadaan masih dalam soalan tajwid lah. Masih dalam soalan tajwid. Tengok kat sini kelas, soalan tajwid. Nyatakan maksud mad wajib muttasil dan ma'arid li sukun. Okey, ini ada soalan dia, macam mana kita nak jawab soalan pemaksud mad wajib muttasil dan ma'arid li sukun. Ni memang kita kena hafal lah maknanya. Tapi macam mana nak jawab Ustaz? Nak jawab soalan macam ini kelas, jangan buat dan. Contoh, ma wajib mutasil apa dan mad arid dia sukun, tak boleh. Kita kena asingkan. Macam ini kelas. Tengok Ustaz asingkan. Letaklah dash kat sini. Dash. Letak dash kat sini. Okey, contoh kat sini, cuba kamu tulis boleh tulislah kamu. Boleh tulis mad arid mutasil ialah huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Ni kamu tulis ni. Sekarang ni tulis sama-sama. Macam ni cara dia.
ada dash. Mad arid muttasil ialah huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Ni wajib muttasil. Okey, lepas tu mad arid li sukun. Mad arid li sukun ialah huruf mad yang bertemu dengan huruf hijaiyah di akhir kalimah dan dibaca secara wakaf. Ni. Dia punya cara dia lah, cara menjawab. Ni salin. Salin. Sambil-sambil ni lah tulis. Okey. Cuba salin ni dulu. Ni cara menjawab. Penting lah. Kenapa Ustaz kena tahu teknik menjawab, Ustaz? Sebab ini skema bagi anda. Nanti kalau kamu periksa SPM ke, periksa PT3 last, contoh bulan 3 ada ke, wallahu alam bisawab, kamu ada benda yang betul lah, supaya kamu Ustaz pernah ajar benda macam ni. Okay? Jangan kamu cakap Ustaz tak pernah ajar, sebagai ingatan anda. Ustaz cubalah bantu anda macam mana. Ni skema tau, skema menjawab. Biasanya kalau Ustaz kan, Ustaz perlukan skema. Bila ada skema, nanti kita tahu cara nak menjawab apa yang Ustaz nak, apa pemeriksa nak. Okey? Okey. Dah salin belum? Kelas dah salin? Dapat? Dah Ustaz. Dapat Okey, masuk kepada C. Nyatakan huruf mad bagi potongan ayat bergaris. Ni dia punya ada 4. Alamin. Maksudnya mad arid li sukun. Okey. Okey. Samai. Mad wajib muttasil. Muttasil. Tak maaf wajib muttasil. Ni muttasil. Salah muttasil. Okey. Daru mad jaiz munfasil. Majaiz munfasil. Dan bai'a wazarul bai'a madlin. Madlin. Ini jawapan dia. Mad li sukun, mad wajib muttasil. Okey, mad jaiz munfasil dan madlin. Ni biasalah. Ada huruf mad tu kan ada banyak kan. Okey, jadi kamu kena mahir lah untuk benda tu. Okey, dapat settle sini ada masalah? Semua dapat? Boleh dapat semua kelas? Ada masalah? Dapat Ustaz. Dapat. Okey, kita masuk kepada tajuk baru, iaitu praktis topik 4, panca indera yang dimanfaatkan. Okey, masuk pasal panca indera yang dimanfaatkan. Okey, sebelum kita nak cerita jawapan-jawapan dia, kita kena faham dulu tajuk dia ni. Tajuk dia, maksud dia lah. Maksud dia. Okey kelas, Ustaz buka lah generasi unggul lain. Ni atas sikit. Atas sikit. Kan? Nombor 4. Okey, panca indera yang dimanfaatkan. Okey kelas, Ustaz mulakan dengan membaca dia punya maksud lah. Ayat Quran dia kita dah tahu dah. Semua dah boleh baca. Cuma yang kat sekarang ni maksud dia. Maksud dia paling penting lah. Sebab masa jawab yang penting-penting kita nak tahu maksud. Okey, maksud dia, sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka Jahannam ramai daripada golongan jin dan manusia. Maksudnya dekat neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak manusia dengan jin lah dekat situ. Mereka mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat Allah dengannya. Maksudnya mereka hati ada, yakin, tapi tak memahami dengan selebihnya. Dengan memahami dengan sepatutnya lah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu ni ayat ni pasal neraka, tapi hati dia tak apa kot. Maksudnya gitulah. Mereka tak ambil kisah lah tentang ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat bukti keesaan Allah. Ada bukti, lihat dengan mata. Allah tunjuk bumi ini Allah cipta, tapi tak nak mahu melihat Allah lah. Maksudnya tidak, maksudnya kat sini itulah tanda keesaan Allah. Serta mereka mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar, iaitu ajaran dan nasihat dengannya. Maksudnya tak nak dengar nasihat daripada Al-Quran.
Mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Itulah mereka orang yang lalai. Allah samakan orang tu seperti binatang ternakan. Binatang ternakan ni dia tak tahu apa dia. Dia punya apa? Pengembala nak buat apa pun dia ikut je. Dia tak ada nak membantah. Kena pukul pun dia reda je. Contohlah kan. Jadi akhirnya dia macam tak ada otak lah, senang cakap kat situ. Allah cakap macam bukan manusia lah. Tapi Allah sebut kat sini ramai dekat neraka Jahannam ni adalah golongan jin dan manusia. Ini pemahaman kita lah, secara tak langsung lah. Yang mana kalau kita lihat, kalau orang yang penghuni syurga ni, dia jagalah semua tu, hati, mata, lagi apa? Hati, mata, telinga, perbuatan. Penghuni neraka memang dia tak jagalah benda tu. Okey, soalan dia surah Al-A'raf ayat 179. Okey, ayat di atas menerangkan tentang penghuni neraka dan nikmat panca indera anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tandakan pada penyataan mengenai penghuni neraka dan penyataan yang tidak berkaitan. Penyataan mengenai penghuni neraka. Macam mana penghuni neraka? Okey. Penghuni neraka. Okey, ni dia ada cerita pasal keadaan penghuni neraka ya. Ni ada. Okey. Ni tengok kelas. Ni keadaan penghuni neraka. Keadaan penghuni neraka, tengok. Kat sini ramai-ramai. Diseret beramai-ramai dalam keadaan tertiarap wajahnya. Ni ada dalam hadis disebutkan. Lagi menjadi bahan bakar api neraka. Ni memang ada tadi ni kat ayat tu. Muka mereka hitam legam. Ni memang ada dalam hadis. Badan mereka besar dan sebatang gigi geraham mereka ibarat sebesar bukit Uhud. Maksudnya mereka ni besar lah. Jadi besar dan berat mereka merintih untuk hidup semula untuk melakukan amal soleh. Bila merintih untuk lakukan amal soleh. Dan yang terakhir sekali, orang munafik dan kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ni cerita pasal keadaan penghuni neraka. Okey, dapat kat sini Dapat kelas? Okey, dapat tak? Dapat Ustaz. Dapat Okey, nombor 1 kat sini soalan dia. Penghuni neraka terdiri daripada jin dan manusia. Betul ke tidak? Jawapannya adalah betul. Yang kedua, penghuni neraka diberi kesabaran ketika diazab di neraka. Tak, mereka ni meronta-ronta nak keluar. Okey, yang ketiga, orang munafik dan kafir kekal di dalam neraka. Betul ke tidak? Betul. Kafir dengan munafik dia memang kekal kat sana. Dan semua penghuni neraka tidak ingin kembali ke dunia. Salah. Ni betul salah, betul salah. Ini untuk jawapan. Inilah jawapan bagi tajuk ini. Okey, boleh semua? Dapat tak? Boleh Ustaz. Dapat Okey, masuk pada B. B1. B1. Nyatakan 3 nikmat panca indera yang terdapat di dalam ayat di atas. Seperti yang Ustaz cakap tadi lah. Apakah panca indera? Yang pertama sekali Ustaz nampak mata lah. Mata. Mata. Tak nak melihat. Sebab kita lihat dulu lah. Benda yang kita lihat yang paling penting lah saya rasa. Boleh lihat ayat Quran. Boleh baca. Itu yang paling penting. Boleh lihat ciptaan Allah. Ni pertama sekali mata. Yang kedua telinga, dengar ayat Allah ni, dengar nasihat Allah, nasihat ustaz-ustaz, dengar orang baca hadis Nabi. Ni telinga lah. Dan terakhir sekali hati hati ni kena terima, mengakui tentang
apa yang dikatakan. Kalau ada benda ni tak ada, insya-Allah tiga-tiga ni kamu boleh memahami ayat Al-Quran dengan sebaiknya, dapat memahami tentang nikmat panca indera yang Allah berikan. Ingat, mata, telinga, hati. Paling tidak lah, nak terbalik pun tak apa. Hati, mata, telinga pun boleh, tak ada masalah. Betul sahaja. Okey kelas, masuk kepada B2. Okey, B2. Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam ayat di atas. Apakah pengajaran yang terdapat dalam ayat di atas? Apa yang kamu boleh faham, pengajaran yang kamu boleh ambil. Okey, pengajaran ni kelas, kamu kena ingat untuk jawab soalan pengajaran, kamu kena ada kata aluan. Kena ada kata aluan. Kata aluan ni macam mana Ustaz? Kena ada perkataan kita hendaklah, kita mestilah, kita, umat Islam hendaklah, umat Islam mestilah. Mesti ada benda tu. Kalau kamu tak ada kelas, dia jadi bukan pengajaran. Dia jadi macam hikmah ke? Tak boleh. Pengajaran memang kena ada. Ingat benda-benda ni sampai bila-bila. Jelaskan dua pengajaran. Bila dia mintakan jelaskan, kamu mesti isi tambah huraian. Mesti ada dua benda tu. Mesti ada isi dengan huraian. Contoh kat sini, kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah. Ini pengajaran dia lah. Hendaklah melaksanakan perintah Allah dan meninggal larangannya. Ini isi. Tadi dia kata aluannya kita hendaklah melaksana segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bila meninggalkan larangannya, jadi isi supaya dijauhkan daripada neraka Allah. Supaya dijauhkan daripada neraka Allah. Itu huraian dia. Okey. Kita hendaklah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, supaya dijauhkan daripada neraka Allah. Supaya kita dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kelas? Dapat tak kat sini? Nampak tak? Nampak. Boleh 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 semua? Boleh? Okey? Okey, boleh bersama dengan Ustaz ke? Boleh Ustaz. Boleh okey. Tu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah memanfaatkan hati, mata, telinga. Kerana semuanya adalah amanah Allah kepada manusia. Kerana semua adalah amanah Allah kepada manusia. Ni ada isi, ada huraian. Dan dia ada kata aluan. Kata aluan. Kita hendaklah, kita mestilah, umat Islam hendaklah. Boleh, tak ada masalah. Boleh gunakan untuk jawab soalan jelaskan dua pengajaran. Pengajaran tu macam mana. Okey? Boleh Boleh semua? Ada masalah? Tak ada. Tak ada Okey. Okey kelas, masuk kepada yang ketiga kat sini, C. Tulis semula petikan di bawah menggunakan tulisan Jawi. Jadi kamu kena tulislah tulisan Jawi bagi perkataan-perkataan tersebut. Okey, perkataan-perkataan ni. Okey, ni Ustaz rapatkan lah. Sebab kan ada kawan-kawan kita, dia tak berapa nak pandai nulis. Jadi dia Jawi dia agak lemah. Jadi kita kena bantu dia. Okey. Okey, ayat yang pertama dekat sini, siapa yang tak tahu tu, siapa yang lemah tu, minta tolong. Kamu kena salin benda ni. Tolong salin. Sebab apa? Bila kamu tak salin, nanti kamu buat tahu-tahu je. Buat macam pandai-pandai. Tapi tak nak. Ustaz nak biar kamu kena salin. Bila kamu salin, kamu ingat, oh, ini perkataan dia. Okey, ayat perkataan yang pertama, setiap, ni aja macam mana setiap umat Islam, ni cara dia tulis, wajib berusaha menghindarkan. Setiap umat Islam wajib berusaha menghindarkan. Kat sini. Tu eja menghindarkan. Oh, macam ini eja menghindarkan Ustaz. Ya, betul. Yang penting kamu tulis.
Nak akul lepas ni lah, nak ulang kaji betul-betul, duduk seorang-seorang, kena tahu, tu sendirilah. Tapi yang kamu tahu ejen menghindarkan macam ini mesti dah ada dekat dalam buku anda. Menghindarkan diri, ni aja diri daripada, daripada mesti ada daripada macam ni aja daripada azab, azab, daripada azab. Setiap umat Islam wajib berusaha menghindarkan diri daripada azab. Ni azab kat sini, azab, okey. Neraka, ni dia neraka dengan, ni cara tulis dengan melakukan, ni cara tulis melakukan amalan soleh, amalan soleh, ni cara je soleh, agar ditempatkan bersama, bersama apa? Para solihin. Okey, dengan melakukan amalan soleh agar ditempatkan bersama para solihin. Okey, para solihin di dalam syurga. Di dalam syurga. Ni cara tulis syurga. Syurga pun boleh, gar macam itu pun boleh, gar macam ni pun boleh. Ustaz tak kisah sangat lah. Syurga ni ada gar yang terbuka tu pun okey. Tak ada masalah. Ustaz terima je lah. Okey. Okey, ni cara lah. Melakukan amalan soleh agar ditempatkan bersama para solihin di dalam syurga. Okey. Dapat kelas? Okey, dapat tak? Okey, dapat kelas? Dapat tak untuk jawab soalan ni? Dapat Ustaz. Dapat Ustaz. Dapat Okey. Pastikan kamu dapat Ustaz tak nak kamu tak dapat, sebab kamu perlu untuk dapat benda-benda macam ni sebagai panduan kamu nanti nak ulang kaji ke sebagai penambahbaikan dalam hidup anda, insya-Allah. Okey, settle. Masuk kepada topik kelima. Banyak kita sehari kelas banyak topik kita boleh masuk. Alhamdulillah Ustaz sangat bersyukur. Sebab kita lebih ulang kaji juga, kita dapat ulang pembelajaran kita dan kita tahu teknik menjawab pula. Alhamdulillah best. Ustaz sukalah sebab kita dapat buat sama-sama. Okey kelas, masuk kepada topik kelima. Masuk ke topik kelima, jauh dah ni kita masuk. Okey, untuk topik kelima, sebelum tu Ustaz kena tengoklah nota sebagai peringatan kepada kita macam mana tajuk dia pasal apa. Okey. Okey. Tadi kita dah masuk pada cerita pasal panca indera. Sekarang ni kita masuk kepada tajuk yang kelima, iaitu zikir penenang hati. Zikir penenang hati. Okey. Surah Al-A'raf ayat 205-206. Okey, Ustaz baca maksud dia je. Okey, maksud dia, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Maksudnya kita sebut nama Allah dalam hatimu dengan rendah diri dan rasa takut serta tidak menyeringkan suara. Maksudnya yang rendah diri, rasa takut dan jangan menyaringkan suara. Ni Allah suruh ni. Rendah diri, rasa takut, tak menyaringkan suara. Ni ingat Allah dengan 3 perkara ni. Sebutlah nama Tuhan dalam hatimu. Maksudnya sebut dalam hati kamu. Juga dalam mulut kamu. Dengan rasa rendah diri, rasa takut dan tidak menyaringkan suara. Pada waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang. Kamu baca Al-Maqsurat tu pun salah satu lah. Waktu pagi dan petang. Serta janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Janganlah kita ni lalai untuk ingat Allah SWT. Sesungguhnya mereka, malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, tidak engkar daripada beribadah kepadanya. Maksudnya kat sini kita lihat bahawa sifat malaikat sifat malaikat ni tak pernah engkar dengan ibadah kepada Allah. Mereka tak pernah nak buat
perkara yang tak baik tu malaikat. Tu salah satu sifat malaikat lah. Orang tanya sifat malaikat ni macam mana? Manusia ni dia boleh ingkar, tapi malaikat dia tak ingkar dia tak boleh ingkar. Sebab itu memang sifat pembuatan dia. Dan mereka sentiasa bertasbih baginya. Malaikat ni sentiasa bertasbih, serta kepadanya mereka bersujud. Kepada Allah lah mereka sujud. Malaikat ni kita kena cubalah jadi seperti malaikat. Kalau kita dapat jadi seperti malaikat, insya-Allah kita boleh dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mudahkan kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan dekat sini. Dia tanya. Ayat di atas menerangkan tentang kepentingan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tandakan pada penyataan mengenai cara memanfaatkan betul ni? Cara memanfaatkan panca indera dan salah pada penyataan berkaitan. Dia cakap cara memanfaatkan panca indera. Macam mana kita memanfaatkan panca indera kita. Ada ke ni? Saya rasa macam tak ada. Tapi ini boleh masuk ni, memanfaatkan panca indera kita. Okey, memanfaatkan panca indera kita ni dengan lakukan apalah. Okey, soalan dia kat sini dia cakap macam mana kita memanfaat panca indera? Sebab dia cakap sentiasa ingat Allah. Jadi macam mana kita manfaat dengan panca indera kita? Pertama, mengelakkan diri daripada mendengar perkara negatif. Betul ke tidak? Betul. Elakkan diri kita daripada melakukan perkara negatif. Yang kedua, menggunakan mata untuk melihat perkara dosa. Betul atau salah? Salah. Tidak mengajak manusia merenung kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Salah. Menjauhkan diri daripada melihat perkara haram. Betul lah. Ini cara kita lah. Selain berzikir. Tu panca indera tu. Macam mana zikir dia. Macam mana cara ingat Allah. Macam itulah. Jangan mengingat Allah ni hanya dengan orang cakap sebut zikir je lah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar saja. Manfaatkan panca indera ni pun salah satu cara kita zikir lah. Cara kita ingat Allah. Bila kita elak daripada perkara negatif, maka itulah cara kita ingat Allah melalui perbuatan. Okey, dapat kelas? Okey, boleh dapat tak? Setakat ni, boleh dapat dengan Ustaz? Boleh bersama? Hello semua? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz kan tanya, takut kamu bosan ke? Setakat ni lah. Okey. B1. Maksudnya, apakah maksud zikir menurut istilah? Dia cakap, apa maksud zikir menurut istilah? Zikir menurut istilah ialah mengingati Allah sama ada melalui hati atau lisan. Maksudnya, kita ingat Allah sama ada melalui hati ataupun lisan. Kita tahu, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala hati atau lisan. Ni cara menurut istilah lah zikir. Zikir ni biasanya kerjanya mulut mulut dan hati. Okey, kedua. Nyatakan dua adab berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak tulis? Macam mana jawab Ustaz soalan macam ni? Nyatakan dua adab berzikir. Ni adab berzikir ni penting ni. Okey, adab berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. First, berzikir dengan penuh rendah diri. Kan tadi Allah suruh sebut dengan berzikir dengan penuh rendah diri. Lagi apa? Tenang. Maksudnya kita senyap lah. Memilih waktu yang senyap, waktu yang bukan sepatutnya berbunyi kuat. Contoh kat sini, rendah diri, rasa takut. Kita kena rasa takut dah dan tidak menyayangkan suara. Ni cara lah. Macam mana? Cara adab berzikir dengan penuh rendah diri, memilih waktu yang afdal untuk berzikir. Ni ada dekat dalam nota. Kalau dalam nota, Ustaz lihat lah kat sini. Ni adab berzikir ni kelas. Ni adab berzikir. Kalau kamu nampak kat sini, ni adab berzikir.
berzikir dengan penuh khusyuk, takut pada Allah. Ni lagi apa? Banyak lemah lembut, memahami lafaz zikir, lagi apa? Memilih waktu yang afdal, lagi apa? Menghadap kiblat, memastikan tempat untuk berzikir bersih, jauh daripada kekotoran najis. Ni adab-adab berzikir. Ni Ustaz pilih 2 je lah. Sebab dia minta 2, dapat 4 markah. Okey. Settle. Okey, masuk pada C. Terangkan 2 pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. Apakah pengajaran? Seperti Ustaz jawab tadilah. Pengajaran ni mesti kena ada, kita hendaklah mesti ada dia punya kata aluan. Ada kata aluan, isi plus huraian. Contoh kat sini jawapan Ustaz. Okey, kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah sepanjang masa agar kita mendapat ketenangan dalam hidup. Supaya kita dapat ketenangan dalam hidup kita. Bukan tak dapat ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah melembutkan suara agar kita berasa khusyuk apabila berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lembutkan zikir, melembutkan suara kita berzikir supaya lebih khusyuk. Ini caralah jawapan untuk jawab soalan macam ini. Okey kelas. Okey kelas. Masuk kepada soalan yang terakhir bagi tajuk ni lah Ustaz rasa. Okey kelas. Setakat ni boleh bersama dengan Ustaz lagi? Boleh bersama Ustaz? Hello. Boleh bersama dengan Ustaz? Boleh Ustaz. Boleh Nak rehat ke? Nak rehat ke? Macam senyap je semua ni. Okey ke? Rehat ke? Rehat ke semua kelas? Hello. Semua okey tak bersama dengan Ustaz dah ni? Ke kamu tempat lain ni? Ustaz. Ke kamu dekat tempat lain? Ustaz tak nak lah kalau kamu buat perkara lain. Kita belajar. Sebab sebab teruk kita punya keputusan ni agak teruk jugalah bagi Ustaz. Sebab tu kita kena buat benda macam ni. Tu pasal kita kena buat macam ni. Perlu buat. Okey. Sebagai panduan lah kepada kita sama-sama. Ustaz pun nak tambah baik kebaikan pada anda semua. Okey, jadi Ustaz nak kamu sama-sama lah satu kepala dengan Ustaz. Kalau kita lain kepala, dia jadi lain. Dia jadi tak bagus lah. Akhirnya buatlah apa pun dia takkan berjaya. Gitu. Sebab otak kita dah tempat lain. Okey, kita terus sikit lagi boleh tak? Sikit je. Untuk lepas tu kita rehat lah. Lepas habis kebat ni kita rehat. Boleh? Boleh semua? Boleh tak? Boleh semua? Tak dengar ni Ustaz nak kena respon. Kamu kena respon. Maksudnya kamu bersama Ustaz. Okey, boleh Okey. D. Orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cakap orang yang berzikir, wajahnya sentiasa tenang dan ceria. Soalan ni susah tau. Macam mana jawab ni? Orang yang berzikir, mukanya, wajahnya sentiasa tenang dan ceria. Tenang dan ceria. Berikan hujah anda menyokong penyataan di atas. Soalan ni kalau Ustaz dapat pun pening enggak nak jawab ni. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey kelas. Ustaz dah jawab dah soalan ni. Cuma Ustaz nak bagi tahu macam mana nak jawab. Okey, jom sama-sama dengan Ustaz. Dia cakap orang yang berzikir ni dia wajahnya sentiasa tenang. Seperti Ustaz jawab, seperti yang Ustaz ajar kat kamu sebelum-sebelum ni, hujah ni dia mesti kena jawab. Apa hujah kamu nak menyokong pernyataan di atas? Kenapa kamu cakap benda ni betul? Jadi bila kamu cakap benda ni betul, kamu kena berikan alasan. Berikan alasan. Jadi cara Ustaz berikan alasan macam ini. Okey. Orang yang berzikir sentiasa tenang dan ceria kerana saya cakap orang yang berzikir sentiasa tenang dan ceria kerana mereka sentiasa bersyukur atas segala
pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur. Kenapa dia rasa tenang dan ceria? Kerana mereka sentiasa bersyukur atas pemberian Allah. Itulah jawapan Ustaz. First kali isi dia. Sebab itulah mereka ni sentiasa bersyukur atas pemberian Allah. Tu isi. Isi. Pertama, dia rasa bersyukur atas pemberian Allah padanya. Tu isi. Huraian, hal ini kerana dengan berzikir adalah cara seseorang menzahirkan rasa syukur syukur kita kepada Allah. Maknanya zikir adalah cara seseorang menzahirkan rasa syukur. Itu pasal dia tenang. Sebab dia dah zahirkan rasa syukur dia pada Allah. Bila dia zahirkan rasa syukur, jadi muka dia rasa tenang dan ceria. Kenapa? Pertama, sebab dia sentiasa bersyukurlah. Jadi kenapa? Sebab itu cara dia menzahirkan rasa syukur. Melalui apa? Melalui berzikir. Jadi orang yang berzikir ni sentiasa tenang dan ceria. Okey, dapat tak? Dapat? Semua dapat? Dapat Ustaz. Dapat Okey. Itu masuk pada huraian. Masuk pada huraian lengkap. Ustaz guna sebab. Ustaz guna sebab. Dia kan sebab contoh kesan kan. Boleh pilih, boleh tonggang terbalik pun tak apa. Sebabnya Allah telah menyebut dalam ayat Al-Quran iaitu jika kamu bersyukur akan aku tambahkan nikmat padamu. Wa in syakartum la azidannakum. Jadi Allah ada sebut dalam ayat Al-Quran, jika kamu bersyukur akan aku tambah nikmat pada kamu. Bila dia dah Allah sebut macam mana maksud kita bersyukur, dia akan bila berzikir wajahnya akan tenang dan ceria. Sebab Allah ada sebut tentang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Tu sebab. Kesannya dia akan berasa lebih dekat. Kesannya kita akan berasa lebih dekat dengan Allah dan berasa tenang. Akhirnya bila Allah sebut macam itu, kita rasa dalam hati tu, kita akan lebih dekat. Kesannya kita akan lebih dekat pada Allah. Segala perlakuan kita ni Allah redha atas apa yang kita lakukan. Jadi kita akan rasa ceria, yang mana seseorang tu akan rasa tenang. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir agar kita diberikan balasan yang baik, balasan syurga pada akhirat kelak. Pada balasan yang baik, di akhirat kelak kita dapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dapat semua. Dapat Ustaz. Dapat itulah cara Ustaz menjawab. Ustaz jawab macam ini ke? Macam inilah cara jawabnya. Kalau kamu dah dapat A, nak dapat nanti SPM, nak dapat PAI tu pendidikan Islam tu A, macam ni lah cara dia jawab. Kalau kamu jawab biasa-biasa, minta maaf lah. Susah lah. Susah sikit lah bang. Susah sikit lah kak. Saya cakap macam ni ke Ustaz? Ginilah, inilah level kamu. Inilah cara kamu. Kalau kamu jawab biasa-biasa, biasa-biasa lah markah kamu. Senang cakap gitu lah. Siapa yang jawab biasa-biasa lah markah kamu. Siapa yang jawab luar biasa lah markah kamu. Sebab dekat sekolah saya ni dia ada ramai pandai lah, senang cakap. Jadi kalau kamu terlampau biasa, dia jadi macam kamu umpama orang yang lemah lah. Ustaz tak pelik sebab kebanyakan kawan-kawan kita bila dia masuk sekolah lain dia akan lebih tinggi. Sebab mereka
mungkin level kita lah, level kita berlainan. Tapi anda boleh sebenarnya. Teknik yang betul, Ustaz dah ajar ni teknik yang betul, macam mana nak jawab. Kalau kamu dapat, insya-Allah boleh jawab dengan baik. Okey, boleh kelas? Sikit je lagi. Boleh? Sikit je lagi. Kita rehat, boleh? Boleh Ustaz. Okey, kita rehat dalam 3 minit lah. Nak pergi minum dulu. Kita rehat 3 minit. Lepas tu kita akan sambung kelas kita. Boleh? Boleh semua? Boleh Ustaz. Boleh Okey. Kita rehat sekarang. Okey, kita masuk pada topik 6. Okey, terima kasih pada semua. Kita masuk topik 6 insya-Allah. Yang ni last lah. Kita masuk yang last untuk hari ni insya-Allah. Okey, kita akan mula dengan generasi unggul. Ni generasi unggul. Ni ada masuk dalam peperiksaan masa tu. Okey, generasi unggul. Okey, masuk dalam peperiksaan masa tu untuk generasi unggul. Okey. Okey, generasi unggul. Okey, surah At-Taubah ayat 100 yang mana kata kita lihat dekat sini. Maksud dia ayat tersebut, dan orang yang terdahulu iaitu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan. Allah cerita pasal peristiwa hijrah lah. Orang yang dahulu iaitu yang mula-mula berhijrah memberi bantuan dalam kalangan muhajirin dan ansar. Di kalangan orang muhajirin, orang yang berhijrah, ansar ni yang menolong. Muhajirin ni orang Mekah lah, ansar ni orang Madinah. Dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yang mana Allah yang mana orang ikut mereka tu adalah untuk niatnya kebaikan lah, kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah meredai mereka dan mereka pula meredainya. Allah meredai siapa? Meredai dua-dua ni lah, muhajirin dan ansar, dan orang yang lakukan kebaikan. Bila ni? Ni zaman Nabi lah, sahabat-sahabat Nabi lah. Siapa reda? Allah, bukan kita reda. Allah meredai mereka dan mereka pula meredainya. Allah reda pada sahabat-sahabat Nabi. Allah pula menyediakan untuk mereka syurga, yang mana Allah sediakan mereka ni syurga. Tapi syurga ni tak tahulah, tak tahulah syurga macam mana. Ada juga sahabat-sahabat ni, dia bukan semuanya tahap tinggi lah, ada juga yang rendah, ada semua. Tapi Allah meredai mereka semua. Inilah sahabat-sahabat Nabi. Okey, yang mana syurga tu Allah sebut yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang mana para sahabat ada yang dapat balasan syurga yang di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan besar. Sahabat Nabi ni ada yang Islam, ada yang tak Islam, yang belum Islam pun ada. Cuma mereka tak mendapatlah syurga Allah. Tapi yang membantu Nabi, muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mereka akan dapat balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dapat kelas? Dapat Okey Okey Ustaz. Dapat dekat sini cakap ayat di atas menerangkan tentang pengiktirafan Allah terhadap para sahabat baginda Rasulullah SAW. Tandakan betul pada nama sahabat daripada golongan Ansar dan salah pada nama-nama yang tidak berkaitan. Ansar ni siapa? Yang membantu. Ni ada ceritalah golongan Ansar. Siapa? Siapa yang membantulah golongan Ansar. Ni ada dekat dalam ni ada dekat dalam cerita itulah, dekat dalam buku teks sebenarnya, golongan Ansar yang membantu yang membantu. Ni golongan Ansar. Ni contoh golongan Ansar ni. Ubaidah bin As-Samit, Sa'ad bin Ra'abi, Anas bin Malik, Ummu Sulaim binti Milhan. Ni adalah golongan Ansar. Jadi golongan Ansar ni, Ubaidah bin Samit betul lah, Ummu Sulaim binti Milhan betul, Anas bin Malik betul, Abdullah bin Mas'ud salah. Ni betul lah, betul salah. Ni ada golongan lah,
Ansar. Muhajirin. Muhajirin dengan Ansar. Tapi Ansar lah, sebab Ansar ni lah yang menerima orang Mekah tu lah. Juga kat sini ada cerita pasal 10 golongan 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Ni ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni tak tahu dapat ke tidak. Ingatlah. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Talhah, Zubair, lagi apa? Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni pula yang Muhajirin. Tadi Ansar. Ni Muhajirin, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Mas'ud. Lagi apa? Abdullah bin Mas'ud memang dekat Muhajirin lah. Ammar bin Yasir, Asma binti Abu Bakar. Ni yang kita tahulah tentang sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni pun ada perempuan, bukan lelaki je. Perempuan pun sahabat Nabi juga. Dia tak semesti menunjukkan tentang orang lelaki sahaja. Okey, B1. Nyatakan maksud sahabat Nabi, sahabat menurut istilah. Ni ada soalan. Apa maksud sahabat menurut istilah? Ramailah tulis kawan kita yang sentiasa hidup. Itu salah sebenarnya. Sahabat adalah menurut istilah ialah sesiapa yang berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepadanya serta meninggal dunia dalam Islam. Ni maksud sahabat. Sahabat adalah siapa yang berusaha berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman kepadanya serta meninggal dunia dalam Islam. Ni cerita pasal sahabat lah. Okey, yang kedua, apakah perbezaan antara golongan Muhajirin dan Ansar? Apa beza antara mereka ni? Okey. Muhajirin adalah penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah dan berhijrah ke Madinah dan menetap. Menetap kat mana? Menetap di Madinah lah. Ni Muhajirin. Ni ciri. Macam mana nak jawab soalan tu, kelas? Bila minta perbezaan antara golongan Muhajirin dan Ansar, Ustaz bezakan. Sama juga macam ni. Ustaz letak dash, beza. Muhajirin apa, Ansar apa. Kita kena bezakan dua tu. Muhajirin ialah penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah SAW dan berhijrah ke Madinah dan menetap di sana lah. Tambah boleh tambah menetap di sana dan menetap di Madinah. Boleh tambah macam itu. Ansar ialah penduduk Madinah. Minta maaf ni typo sini. Penduduk Madinah daripada kabilah Aus dan Khazraj yang beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka membantu Rasulullah SAW dan Muhajirin apabila tiba di Madinah. Ni maksud dia lah. Mereka ni penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, beriman pada Rasulullah SAW, bantu Rasulullah SAW, dan Muhajirin dekat Madinah, dan Muhajirin di Madinah. Okey, dapat tak ni kelas untuk jawab soalan ni, perbezaan ni? Dapat tak? Salin lah kalau boleh. Kalau tak dapat, Ustaz dekatkan sikit. Ni cara dia. Ustaz. Kalau dalam exam boleh buat dash ke macam ni? Exam? Ya, memang gini lah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Dalam exam macam inilah sebenarnya. Exam. Boleh buat tak? Boleh, tak ada masalah. Jangan lupa Ustaz ajar ni skema tau. Ni kamu kena ingat skema. Skema ni apa Ustaz? Inilah teknik yang betul. Teknik yang betul masa menjawab PSA. Ni bukan main-main Ni masa PSA kamu kena jawab macam gini. Gitu. Jangan lupa Ustaz tak ada nak bagi-bagi untuk jawapan yang tak sepatutnya lah. Yang sepatutnya jawab macam inilah. Menjawab macam ini. Seperti yang Ustaz tadi ajar semua atas tadi tu. Itulah. Masa exam jawabnya kena macam ni. Okey, boleh. Ada kawan Ustaz, dia cakap betul juga bagi Ustaz cakap. Dia buat dia belah. Faham tak kelas? Hello. Faham tak? Dia belah, dia buat kotak. Muhajirin, Ansar. Boleh tak Ustaz buat kat sini? Boleh, tak ada masalah. Ustaz terima.
Sebab dia nak cerita perbezaan. Bila nak cerita perbezaan, kita jangan guna perkataan manakala. Bila kita guna manakala, dia menyusahkan. Menyusahkan siapa? Menyusahkan pemeriksa. Jadi kita bezakan terus. Muhajirin macam mana? Ansar macam mana? Dapat? Dapat tak kelas? Hello? Pak Ustaz. Nampak Buat kotak boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Nanti kalau kamu dah form 4, form 5, perbuat kotak ni biasa. Memang biasa. Sebab kamu nanti form 4, form 5, kamu akan jawab dekat kertas A4 tau. Kertas A4 pula. Kertas apa? Test pad lah. Test pad kamu. Faham tak? Hello? Dengar tak? Faham Ustaz. Dia akan jawab dekat test pad. Bila jawab kat aspek, kalau dia tanya pasal perbezaan, memang dia akan suruh buat ni. Buat ni. Buat apa? Buat graf Buat macam apa? Kotak ni. Sebab nak bezakan. Ini kita ni kan PT3. Ni teknik PT3 lah. Teknik bagi SPM dia macam ni. Dia kotak. Tapi kalau nak buat kotak lagi bagus sebenarnya. Tapi ruang tak besar lah. Itu saja. Okey kelas, itu sahaja kelas kita pada hari ni. Okey, boleh lah. Nanti jawi nanti insyaAllah kelas pada kelas akan datang. Okey, setakat ni macam mana? Boleh semua? Setakat ni, okey? Okey semua? Okey Ustaz. Setakat ni, boleh? Boleh bersama-sama dengan Ustaz lagi? Okey? Hello semua? Boleh sama-sama dengan Ustaz? Boleh Ustaz. Boleh Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa soalan ke? Ada yang tak faham ke? Ada apa-apa soalan yang tak faham ke? Ada tak? Hello? Ada tak? Ada yang tak faham ke untuk pembelajaran hari ni? Ada tak? Hello, kelas. Ada apa-apa tu? Ada yang tak faham ke? Tak ada? Ustaz. Tak ada? Memang okey Okey. Okey Alhamdulillah Alhamdulillah sebab syukur pada Allah kamu semua okey Okey kelas, Ustaz dah ambil kehadiran untuk hari ni. Okey, lepas ni kamu boleh buka dekat Telegram anda. Minta tolong isilah borang kehadiran PDPR. Ni memang sekolah kita minta. Isikan borang kehadiran anda ni. Tolong isi borang kehadiran anda. Ini siapa yang hadir, tahniah kepada yang hadir semua ni. Okey. Kenapa Ustaz masukkan dekat dalam ni biar Ustaz tahu siapa yang hadir. Nanti kalau ada orang tanya kenapa siapa yang tak hadir, boleh tengok sendiri siapa yang tak hadir. Mak bapak kamu pun boleh tahu siapa yang tak hadir. Sebab inilah yang paling penting. Kehadiran tak boleh tipu siapa hadir dia ada dalam rekod. Jadi kalau apa-apa bagi tahulah kawan-kawan untuk hadir pada kelas. Jangan lupa untuk hadir kelas insya-Allah. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini kelas. Okey, itu saja. Tak ada soalan tak ada apa-apa tak ada pertanyaan Tak ada Ustaz. Tak ada Okey. Okey, itu saja. Semoga ulang kaji kita bersama-sama mikro kita. Orang cakap mikro ni maksudnya ulang kaji pendek lah. Secara berkesan kita berjaya insya-Allah, dan insya-Allah kamu boleh terjemahkan dalam peperiksaan dan juga insya-Allah berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, itu saja kelas pada hari ini. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.